Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita sekali lagi dalam ruangan perjumpaan kita pada madah tafsir. Walaupun terlewat sikitlah malam ni kerana ada urusan, akan tetapi semoga tidak jadi luangnya masa kita ambil lah sedikit sebelum daripada pukul 10 ni. Manakah sekarang ni pukul 9 lebih-lebih, insya-Allah kita akan dengar 1, 2, 3 keratan daripada ayat surah Asy-Syura sebagaimana biasalah. Jadi setelah daripada Allah Subhanahu wa taala khabar di dalam Al-Quranul Karim tentang mereka-mereka yang tidaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman kita kepada Allah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahalnya harga dia. Sehingga dengan dua perkara tersebut tadi, iman kita kepada Allah mengasakan mentauhidkan kita kepada Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddas. Itu adalah satu sebab yang nak menjadikan kita itu menajah dan berjaya di dalam dunia, dan kita akan berjaya pula sekali lagi apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi manusia. Jadi ayat yang kita nak cakap ni kaitan hubung rapat lah di antara ayat 46 dengan 47 ni. Malam ni kita nak mula ayat yang ke-47.
Jadi Tuhan duk royak kata wa ma kana lahum min duni au min du wa ma kana lahum min awliya yang surunahum min dunillah. Tuhan duk royak kata tidak ada bagi orang tak beriman itu pertolongan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang tak beriman dengan Tuhan akhirat esok kena seksa, kena bakar, kenanya buat beberapa angkara yang dia itu tak tahan lah. Akan tetapi dia pun kena sabar tak sabar pun sama. Isbiru aw la tasbiru, sabar ataupun tak sabar pun sama sahaja. Tidak ada beza sedikit pun di dalam hidup dia di akhirat nanti tu, tak ada beza. Duk dalam neraka tu dalam keadaan hina, dalam keadaan seksa, dalam keadaan yang tidak senang lah. Lalu Tuhan ayat kata tak ada pia nak boleh tolong mung ni lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mung tu pilih jalan sesat sehingga Tuhan turut mung. Turut dalam arti kata mung nak lagu tu, aku nak beri lagu tu. Nah, aku nak beri lagu tu. Mu nak kufur, aku nak kufur. Tak apa, mu nak kufur. Aku pun tak ada masalah. Mu nak kufur ikut mu pilih jalan tu. Tu makna kata wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Tidak ada bagi dia jalan dah. Salah kata tak ada dia nak boleh ajar. Tak ada dia nak boleh tunjuk. Tak ada dia nak boleh beri hidayah kepadanya. Itu makna kata fama lahu min sabil. Dengan itu Tuhan ada royak benda yang lagi akan datang perkara tersebut tadi. Benda yang lagi akan datang hak Tuhan sebut tadi tu Tuhan seru kita masa kita duk hidup di atas muka bumi ini. Soalan kata Tuhan seru, mengajak, royak, panggil supaya kita sebagai manusia itu memperkenalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kita itu berjaya. Seolah kita beriman dengan Tuhan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri akan dapat kebaikan tersebut. Tuhan ya tak ada dapat gapo. Walaupun manusia nak beriman, tak beriman, nak bertauhid, tak bertauhid, itu hal manusia. Tuhan tetap jadi Tuhan. Tuhan tetap dengan sifat kemuliaan dia, sifat kesempurnaan dia. Tak ada jadi kesusahan gapo. Tak ada jadi kemudaratan gapo terhadap Tuhan. Tak ada. Tetapi Tuhan duk serunya, panggilnya, supaya kita itu terimanya ajaran dia, beriman dengan dia, bertauhid kepada dia, supaya kita sendiri dapat selamat daripada seksa selamat daripada kemerkaan, selamat daripada api neraka. Itu maknanya gitu. Lalu ayat yang ke-47 ni Tuhan nak panggil. Tuhan panggil semua ni. Panggil semua sebagai manusia tu, panggil belaka. Orang mana-mana sebagai manusia Allah Ta'ala panggil. Ya seru mari. Tapi dengan sebab kita sebagai manusia tak mau nak bukanya telinga pandang itu terserah kepada kita. Di sini Tuhan panggil dah. Dan ahli-ahlillah, orang-orang yang calon diri, yang duduk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang bijak pandai reti, senantiasa mereka itu sahuti seruan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata mereka itu mengajak manusia kepada agama Tuhan. Berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai bahasa, itu adalah hujah Allah Ta'ala tu. Hujah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Risalah Tuhan kepada manusia, supaya manusia tak boleh nak lari, tak boleh nak dakwa, tak boleh hendak berdalih begitu dan begini. Tak ada. Lalu ayat yang ke-47 tu cuba kita tengok sama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Ma lakum min malja'il. Ma lakum min malja'i yawma idzin wa ma lakum min nakir. Istajibu. Sahutilah dan memperkenalkanlah seruan Tuhan kamu. Tuhan suruh kita itu sahut. Terima. Kita itu berasa terbuka hati terhadap seruan Tuhan. Li rabbikum, terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengajakkan kamu, hei manusia, kepada beriman kepadanya, kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istajibu li rabbikum. Marilah sama-sama kita memperkenalkan sahuti seruan yang Allah Subhanahu wa taala mengajakkan kita kepada iman kepada Allah. Iman kepada Tuhan ni dalam arti kata kita terima kasih kepada Tuhan kita yang mengadakan kita. Tapi dengan sebab manusia itu duduk di dalam suasana yang penuh dengan perkara-perkara yang nak membawakan manusia itu tak kenal Tuhan dia. Yang tak sewi kenal yang menjadikan dia. Yang tak mau nak kenal orang yang merezekikan dia. Kenapa manusia boleh jadi gitu? Kerana manusia yang tidak mau kebaikan sesama manusia ni, senantiasa dia itu akan menjadikan manusia supaya jadi hamba kepada dia. Agama Islam adalah agama yang nak mengajakkan manusia sebagai hamba kepada Tuhan yang menjadikan hamba tadi. Tak sama di antara dua matlamat agama yang lain dengan agama kita. Agama kita memanglah ialah agama yang nak kenalkan Tuhan yang menjadikan kita, yang mengadakan kita, yang merezekikan kita. Itu makna kata, orang tanya, kenapa kita kena beriman dengan Tuhan kita? Kenapa? Kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Tak lain tak bukan kerana nak kita itu terima kasih kepada Tuhan kita. Nak kita itu sahuti ajaran yang Allah Subhanahu wa taala mengajakkan kita supaya kita itu kena, dalam arti kata selaras molek dengan benda hak benar. Dengan benda hak benar. Apabila kita ni betul molek dengan benda yang benar, tubiklah natijah yang benar. Daripada apa? Daripada apa-apa ganjaran bagi orang yang benar sepatutnya dapat. Ya kita nak boleh duduk di atas jalan yang benar tadi itu, ataupun nak boleh dapat benda benar tu, ya susah juga. Supaya kita nega barang yang kita beli dengan cara murah, nak boleh labarkan jadi mahal tadi tu ai. Nak cari tepat jadi selarah molek, jadi betul molek, jadi kena molek, kena pakai masa juga, bukan sehari dua. Juga hidup manusia kita. Nak jadi betul molek supaya dapatnya ganjaran yang benar tadi itu, betapa banyak mana cuba susah, suka, payah nak sampaikan kepada itu natijah. Tetapi orang Islam yang dia ada kebaikan yang tidak ada di lain. Dalam arti kata dia ada Quran. Adanya Al-Quranul Karim
yang nak bawakan diri manusia itu kepada kelulusan. Dengan sebab itu musuh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa nak mengajakkan manusia paling belakang daripada kitab tersebut. Lalu Tuhan suruh kita, istajibu li rabbikum. Memperkenalkanlah seruan Tuhan kamu yang mengajakkan kamu kepada beriman. Bila? Min qabli ayyati yaumul la maraddalahu min Allah. Ini adalah fursah, adalah peluang. Bila tu Tuhan suruh tu supaya nak kita beriman dengan dia? Sebelum datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada datang daripada Allah Subhanahu wa taala datang apa? Hari yang tak dapat ditolak. Yau ayyati yaumul la maraddalahu min Allah. Makna kata apabila Allah Subhanahu wa taala kehendak nak berlakunya hari itu, nescaya benda tu akan berlaku seumpama sekelip mata. Tidak ada siapa pun boleh nak mempertahankan dan tegahkan akan kehendak Tuhan. Tiap-tiap kehendak Tuhan, pastilah benda itu berlaku. Tidak ada siapa pun boleh nak mempertahankan, nak sekat, nak halangkan. Tak sama sekali. Katanya ulama di situ yaumul la maraddalahu min Allah ada dua. Mana kata fursah, peluang, Tuhan suruh kita itu beriman dengan dia belum daripada nyawa kita ke halkum dan belum daripada berlakunya qiyamatil kubra. Belum daripada siuk sunah sangkakala yang pertama. Pada dua masa itu, tidaklah ada arti, tidak ada harga bagi mereka yang tidak sahuti lagi kepada ajaran Allah, dalam arti kata beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada arti apa. Walaupun manusia tu nak boleh milik sedunia pun, walaupun perkara tu tak berlaku, tapi fardu muhal, kita fardu benda yang mustahil. Kerana khayalan, alam khayalan bagi manusia tadi itu lebih luas daripada alam hissi yang kita nampak dengan mata kepala. Manusia dia boleh khayal apa yang dia nak khayal dalam otak dia. Satu alam suku. Akan tetapi dia nak capai boleh perkara yang dia hendak dapat, hendak nak hak dia tu, iradah dia tadi itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia boleh milik seluruh dunia ni pun, tapi dia tidak ada iman kepada Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh, dan tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila siapanya nyawa pada hulkum, tidak berguna gapo-gapo. Kerana dunia ni zailah. Benda yang tak kekal. Benda yang tak boleh kita nak milik sungguh. Kita milik dan kita kena lepas dia. Dengan sebab itu, kita nak hasil lagu mana dunia ni menjadikan benda yang kekal, pasti kena proses dia jadi kebajikan. Kalaulah manusia itu berpanjangnya umur, dalam arti kata mari generasi yang dekat dengan kiamat, tapi kiamat itu berlaku walhal dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun begitu, dia tak akan dapat kejayaan, kemenangan dalam arti kata dia seseorang manusia. Tak ada dapat kemenangan, tidak dapat kemuliaan sama sekali. Dengan itu, istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maraddalahu min Allah. Di sini, ayuhal muslimun, kita patut terasa dalam hati kita dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan kehendak dengan iradatun kauniyah dan iradatun syar'iyah,
kehendak ki Allah Ta'ala yang bangsa kepada kau ni, hak Tuhan kehendak, dan bangsakan kepada keredaan Allah Ta'ala dan kemuliaan Tuhan, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang bertauhid kepada Allah, kita sebagai orang yang Islam, kenanya ajaran Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan warasatul anbiya yang bawanya ilmu Rasulullah kepada kita. Ini adalah satu nikmat yang tidak terhingga kita kena senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nak salah silap, walaupun kita nak terlupa lalai, tapi jangan sama sekali kita tidak jaganya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kena jaga dua perkara itu, kerana dua perkara itulah sebagai asas di dalam kejayaan kita yang kekal abadi di negeri akhirat yang tidak ada kematian di sana, yang tidak ada mati. Apabila sampai hari itu mereka tak mau nak beriman, tak say lagi nak beriman. Lagu mana? Malakum min malja'i yawma idzin wa malakum min nakir. Apabila sampai hari itu, lagu mana jadi? Yakni tidak ada bagi mereka itu hisnun, jaga tidak ada bagi mereka itu jaga lah. Sebelum daripada datangnya daripada Allah hari yang tak dapat ditolak. Pada hari itu lagu mana? Pada hari itu tidak ada bagi mereka yang tidak beriman tempat berlindung. Itu makna kata malakum mim malja'i yauma idzin. Hari itu hari mana? Itu hari qiyamah al-kubra. Hari balasan. Hari balasan ni pasti kena ada. Dalil akli pun menunjuk. Dalil akli pun menunjuk. Mana dalil akli yang menunjuk? Ya, cuba kita tengok satu pokok kayu. Kita tengok satu pokok kayu yang dia itu naik daripada cocok tanam, sama ada daripada perbuatan manusia ataupun dia naik dengan tak sebab dengan tanah daripada tangan-tangan manusia, dia tumbuh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak kita. Kita tengok dia naik mari di atas muka bumi ini. Satu hari dia akan buah. Satu hari dia akan mengeluarkan benih daripada pohon dia dalam keadaan kering. Tubik mai kering pula. Daripada basah kepada kering pula. Cuba kita tengok benih-benih daripada pokok-pokok tanaman tadi itu. Benih yang kering. Kering itu iktibar kata mati itu. Makna kata mati dia. Tetapi apabila dia jatuh pula di atas muka bumi ini, dia akan naik. Itu maksud kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ni kita diproseskan, jadikan kita, dan kita akan hidup di atas muka bumi ini sampai kepada masa yang Tuhan itu kehendak. Maka kita kembali klik jadi tanah pula. Satu hari Tuhan bakit pula tubik daripada tanah hak tula tu. Kalau kita perhati kepada pokok kayu, gitu juga yang menunjuk. Tetapi akal seseorang manusia tak sampaikan kepada itu hakikah dan natijah, membawa kepada kita itu tak percaya kata kita ni hidup di atas muka bumi ini sebelum daripada ni kita daripada tanah, dan kita akan jadi tanah pula sekali lagi, dan kita akan keluar tubik daripada tanah. Hak tu ada ayat kita tak percaya. Kita berasa tak yakin. Setengah daripada manusia lain pada orang beriman lah. Orang beriman ya percaya. Ya beriman. Tetapi nak jadi waqi', jadi sungguh, jadi yakin, pasti kita kena tengok kepada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling itu. Apabila sampai hari itu, yauma idzin, tidak ada jalan kita nak lari. Wa malakum min nakir. Mana tak boleh kita nak berlindung daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, daripada azab Tuhan Taala.
Tak ada perkara mana-mana pun yang nak boleh menutupkan kita, yang nak menjagakan kita daripada seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum min nakir. Dan tidak pula ada bagi kamu sebarang alasan untuk mengingkarkan apa-apa yang ditimpakan terhadap kamu. Tak boleh kita nak pergi dakwa kata Tuhan itu zalim kepada kita. Tuhan itu wak menyanyai kita. Tuhan hendak nak kita itu jadi tak mau, jadi susah, jadi payah dan sebagainya. Tak ada. Wa ma lakum min nakir. Nak ingkar tak boleh. Benda berlaku hak Tuhan raya, ia berlaku serupa dengan Tuhan raya. Kita sebagai manusia akan boleh tengok api neraka dengan mata kepala. Kita akan boleh tengok syurga dengan mata kepala. Bahkan kita boleh akan kecak dia tu dengan penderaan lima kita dengan cara hakikah. Dengan cara hissi. Bukan dengan secara maknawi sahaja. Itu Tuhan nak balas kepada orang yang istajibu li rabbikum. Adapun mereka yang tidak istajibu li rabbikum, Tuhan nak balas juga. Dalam itu ada segala-gala seksa yang tak terkhayal pun manusia bagaimana. Dengan sebab itu, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai asas hidup. Jangan siapa-siapa pun rebut ambil nikmat itu daripada kita. Jangan siapa-siapa pun hendak beri berasa kita tadi tu jadi penuh dengan iman kita, dengan tauhid kita. Jangan. Walaupun siapa pun, kerana itu kita tahu kepala modal hidup kita. Modal kita kalau habis, dia tak tinggal walaupun labur. Juga hidup kita. Kalau tidak ada dua perkara tadi, seolah kata hidup tidak ada arti. Kemudian, seterusnya, itu tabligh. Surat sampai daripada Allah Ta'ala kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah tu. Siapa dah? Seolah kata kita hantar mesej. Hatanya risalah. Hatta qakwam kalau bahasa Sia. Siapa dah kepada orang yang kita tuju. Orang yang kita nak khabarkan satu khabaran hak kita kepada dia. Siapa dah? Dia pun baca dah. Dia pun faham dah. Tunggu dia nak melaksana macam mana. Lalu Tuhan ayat kata manusia kita ni terpecah kepada dua terhadap seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mereka yang sampaikan risalah Allah Ta'ala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para warasatul anbiya. Dia itu terima dan sahuti dan menunaikan amanah dan percaya sampai hasilkan iman dan tauhid yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawakan perkara itu sehingga dia habis umur daripada ini dunia menuju kepada rahmat Allah Jalla Jalaluh, dia akan dapat kemenangan. Ada lagi satu kumpulan yang sampai risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para mereka yang memakai saka warisi akan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tak terima. Apabila tak terima ni hati Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia tadi seolah kata terasa hati. Lalu ayat yang ke-48 ni Tuhan nak ayat. Ayat kata kan, fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafizah. Sini kita sebagai pendakwah, sebagai orang nak kerja, gatinya jawab te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, kena tahu ayat ni. Kerana manusia ni terpecah kepada dua pihak, mereka yang terima dan mereka yang tak terima. Ini adalah perkara yang kita sebagai manusia yang nak kerja di medan ini kena tahu.
Bukan semua hak kita rakyat mereka nak terima. Tidak. Bukan sekadar warasatul anbiya, bukan sekadar pendakwah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum daripada kita pun begitu juga manusia terhadap rasul-rasul mereka, nabi-nabi mereka dan pendakwah-pendakwah yang kerja sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi. Fa in a'radu, oleh itu maka jika mereka berpaling engkar, mana kata mereka tak percaya, tak terima, tak sahuti hak Tuhan panggil istajibu li rabbikum tadi, Tuhan katakan fama arsalnaka alaihim hafiza. Allah senang kita buat kerja hak Tuhan, kerja yang tak kena tunduk kepada perkara yang tak sesuai kita tunduk, kerja yang ada kemuliaan, kerja yang ada kemegahan, berasa kata lebih, berasa kata kena, dalam arti kata kena, dalam arti kata kita tak kena duk turut mereka yang tak seterima setelah daripada kita panggilkan mereka itu supaya mensahuti menerima akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerja kita. Mereka tak terima, mereka tak mau, bukan kerja kita. Maka kita tak kena degi turun bahu kita, akal fikiran kita, perasaan kita. Siapakah orang tak seterima tu jadi terima, siapakah binasakan diri, itu bukan ajaran. Itu bukan ajaran. Nabi SAW ya ada perasaan tu. Bagaimana nak buat orang tak beriman jadi beriman? Lalu Tuhan kata in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Mana kata kalulah mung ya Rasulullah, labas setara mana pun nak menghidayatkan mereka yang Allah Taala tak mahu nak hidayat, dalam arti kata mereka itu tak sah hidayat Tuhan. Tak sah. Tak ada pertolongan bagi mereka. Muntasah duk buat jadi susah hati. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ni, fama arsalnaka alaihim hafiza. Lagu mana fama arsalnaka alaihim hafiza? Maka tidaklah, maka kami tidak mengutuskanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengawas terhadap mereka. Seolah kata nak pergi jaga mereka, nak ginya apa nama bersusah terhadap mereka. Tak, bukan lagu tu. Sebab tu Tuhan tafsirkan ayat ni sendiri, katakan fama arsalnaka alaihim hafizah ni. Tuhan tafsir kata laisa alayka hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidaklah jadi kewajipan bebanan di atas kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menghidayatkan kamu. Hidayat di sini makna katakan nak menggerakkan hati dia tadi itu terima akan ajaran. Rakyat masuklah telinga boleh, tetapi nak gerakkan hati seseorang tadi tu terima hidayat, itu bukan kerja mung ya Rasulullah. Walakinnallaha yahdi man yasha', tu kerja Allah. Akan tetapi Allah Taala menghidayatkan, menggerakkan hati seseorang hamba dia itu siapa yang dia kehendak. Sebab itu kita dakwah dengan cara gunanya alasan, guna akal fikiran, guna cara dengan tenaga, dengan ikhlaskan. Orang tak saya terima, itu bukan kerja kita. Kata-kata kita ni kerja tak betul ke, tak kena cara ke, tak, bukan lagu tu. Jangan kita menyusahkan diri kita, berasa susah hati kita sampai jadi punah binasa diri kita. Itu bukan. Allah Ta'ala lari Nabi dia. Jangan we rasa lagu tu. Jangan we ada perasaan umpama itu. Jangan we ada. We ada apa? We ada kata, mung ni nak dakwah dia. Kanak ki baik mung kepada dia. Tapi mung nak hidayat dia dalam arti nak menggerakkan hati dia supaya menerimakan ajaran mung. Itu bukan semua wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan semua. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana kau orang hak lain daripada tu? Sebagaimana orang yang dapat pesaka sedikit sebanyak daripada Nabi SAW, manusia nak terima belaka? Tidak. Dengan sebab itu, jangan kita membinasakan diri kita dengan sebab orang tak terima ajaran kebenaran. Itu bukan kerja kita. Ini
sikap kita. Ini adalah sikap kita. Kita boleh royak, masuk dalam telinga dia. Tunjuk hajar dia. Tapi yang nak turut, tak saya turut. Akan cara benar. Itu tak ada duk di tangan kita. Semua itu duk di Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan duk kita. Nampak tu tak? Ayat lain Tuhan tafsir kata kan? Tuhan tafsir kata, "Fama arsalnaka 'alaihim hafizan." Ni Tuhan tafsir kata, "Fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab." Allah. Maka hanya kewajipan di atas engkau ya Rasulullah menyata saja, menyampai, beri alasan, beri pertunjuk. Dalam arti kata buat widya itu faham, buat widya itu nampak, tetapi yang nak gerakkan hati itu bukan kerja. Wa alainal hisab, kami sendiri nak buat cara, nak hitung dan sebagainya. Allah Taala itu kerja Tuhan. Kita kena tak kata kerja kita di mana, kerja Tuhan di mana. Ni Nabi kena hajar. Tuhan hajarkan Nabi supaya kita ni dapat faedah daripada pengajaran yang Allah Ta'ala hajarnya Nabi, mengajar kepada Nabi SAW. Kita pun dapat juga ambil faedah daripada apa yang Allah Jalla Jalaluh itu mentunjuk hajar kepada Nabi kita SAW. Kemudian Tuhan katakan, In alaika illal balagh. Allah. In alaika mana kata hanya sanya kami itu taklifkan, suruh angkat dikau ya Rasulullah, bahawa engkau itu menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka sahaja. Aku wahai Muhammad suruh mung tadi itu bawakan ajaran aku kepada manusia, supaya mung tu menyata kepada manusia kata ini ajaran Allah, ini jalannya Allah, ini adalah syariat Allah, undangan Allah, sekadar tu. Manusia nak boleh terima tak saya terima dalam arti kata nak bergerakkan hati dia, terimakan ajaran hamba bawa datang, itu bukan kerjamu. Dalam arti lagu mana? Manusia yang tak saya terima tadi itu bukan kesalahanmu. Itu bukan bebananmu. Itu bukan perkara yang mu nak menyusahkan hatimu. Tidak. Orang tak saya beriman dengan ajaran mu bawa datang daripada aku, bukan salahmu. Supaya nak royak kepada Nabi kata, Nabi buat kena dah. Nabi buat kerja dah. Tunjuk hajar dah. Seru panggil dah. Tapi hak tak saya terima, salah daripada orang manusia hak tak saya terima, bukan salah daripadamu. Dengan sebab itu pendakwah kita pergi dengan cara yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Kita pergi dengan cara supaya apa? Supaya kita dapat hasilan daripada apa hak Tuhan royak kepada Nabi ni, kita boleh pakai dalam hidup kita. Royak sudah. Guna bahasa yang kita sebagai manusia suka apabila orang guna bahasa tu dengan kita. Kita guna bahasa tu dengan orang. Jangan kita guna bahasa dengan orang, sedangkan bahasa tu kalau orang guna dengan kita pun tak suka. Jangan lagu tu. Guna molek, kecek molek. Terutama orang yang belum lagi nak dapat tahu pengajaran yang benar. Ada pun orang degil bab lain. Orang degil bab lain. Walaupun gitu dalam agama kita, Tuhan suruh royak juga seumpama Firaun tadi dia degil. Tapi Tuhan suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam kecek molek juga kepada kedua-dua. Suruh kedua-dua ni kecek molek dengan Firaun. Sedangkan Firaun ni sedia kala dah pada ilmu Allah Ta'ala itu Tuhan tahu tak seorang makhluk ni tak beriman. Tapi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kata molek kecek molek dengan dia. Mudah-mudahan dia tu boleh ambil, boleh mengingati, boleh jadi dapat pengajaran, dapat lembut hati. Tetapi ada manusia yang kita kecek lembut secara mana pun dia tak terima ajaran, itu bukan kerja kita. Kerja kita kecek molek sudah. Itu pada maqam hak tinggi. Ada pun maqam musawah nak sama, lagu mana? Satu per satu. Boleh juga lagu tu, tak ada masalah. Kecek seumpama dia kecek, boleh.
Tetapi dalam syariat kita tak digalakkan. Suruh wajadilhum billati hiya ahsan. Mari dengan ahsan isim tafdil. Bukan mari dengan wajadilhum billati hiya hasan. Tak. Ahsan hal lebih baik. Sebab tu berhajat kepada orang nak duduk dalam kerja hak Nabi bawa tadi itu, orang yang pandangnya luas. Akal fikiran dia besar lebih daripada hawa dia, jiwa dia. Akal kena besar lagi. Kalau akal tak besar, mana nak sinar mata. Kecek penyo tarik mukanya, sinar matanya, nak akak suaranya, nak belaga bahu semua. Orang panggil mas'alatun, orang yang tak boleh nak duduk sini. Orang tu kita kena tak di pintu-pintu pagar, tak apa. Ya kerja, ya duduk situ. Nampak? Kalau nak tak pada maqamil ad-da'wah di sini ni, oh payah, tak boleh. Ya bukan tepat dia. Nak akak tak pergi kat lagu tu. Ya tepat dia, Tuhan suruh tak sana. Sebab tu kita nak guna seseorang tadi tu, Nabi pun ya suruh hajar kita guna tak kena pada tepat. Orang ni yang lebih betul di sini, bucu ni, hari yang kerja situ. Baru tu bik moga. Kalau tidak, punah. Kalau nak belaga baru semua. Itu perkara-perkara yang kita kena tahu. Wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Ini sebagai ayat penutup. Ayat yang ke-48. Lagu mana? Tuhan ayat pula. Dan ingatlah, sesungguhnya apabila kami memberi manusia perasaan sesuatu rahmat daripada kami. Makna lagu mana? Makna kata, dan apabila manusia itu dapat rahmat, kemuliaan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, fariha biha. Fariha biha. Dia itu berasa gembira dengannya. Allah kata, ni Tuhan nak royak sifat manusia. Sifat manusia hak pesen ning, sifat yang mazmum. Lagu mana? Yakni, dan sesungguhnya apabila tipanya, mana cobanya oleh kami, ataupun berinya oleh kami akan manusia itu daripada nikmat hak kami, dia berasa gembira. Ada satu golongan daripada manusia yang dia itu baik, yang dia itu dapat jadi molek apabila dia dapatnya kebaikan kepada dia. Masa ada maslahah, masa adanya apa yang kata benda-benda yang dia kena, dia akan buat baik. Apabila kebaikan tadi itu dapat kepada dia, dia baik. Dia nak gapo daripada orang, dia buat baik. Dia buat baik. Ni. Apabila Tuhan wi kepada dia nikmat, dia baik dengan Tuhan, dia baik dengan Tuhan. Lagu tu. Wa in tusibhum, dan jika Tuhan itu mentipakan kepada mereka, mana manusia tu sayyi'atun, daripada sayyi'ah. Apa sayyi'ah di sini? Coba daripada kemarah, daripada susah, daripada syiddah, kesusahan, sepik dada, daripada bala petaka dan sebagainya. Lagu mana jadi? Fa innal insana kafur. Maka sesungguhnya manusia itu akan mengkufur. Maka sesungguhnya manusia itu jadi kufur. Kufur lagu mana? Mana kata tak ingat adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan kepada dia daripada kebaikan, daripada nikmat, daripada rahmat, daripada kesenangan, apabila Tuhan coba sikit dia akan terlupa habis licin. Terlupa habis apa hak Tuhan pernah berikan kepada dia. Apakah sifat manusia lagu ni? Tuhan nak ayat kata, hey manusia, yang menduduk sesama manusia tu ada mereka yang sifat umpama ni. Ni dengan Tuhan dia.
Sesama manusia ada. Apabila dia nak satu perkara daripada orang mana-mana, dia baik. Dia berasa gembira, dia buat segala-gala. Tetapi kita nak tahu kata benar ke tak orang ni orang yang baik sungguh, kita cuba-cuba dia tengok. Dia akan tubik hakikat bagi diri dia tu macam mana. Akan keluar hakikat dia tu macam mana. Kerana manusia tak akan nampak masa seni akan hakikat bagi manusia. Apabila kita cuba kesusahan kepada dia, akan tengok nampak atas hakikat dia tu macam mana. Inilah manusia hak sungguh. Ini adalah manusia yang sungguh. Kita sebagai orang yang beriman, Tuhan raya siap-siap dah. Kata manusia ni banyak tak ingat budi bahasa, tak pandai nak syukur terhadap nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wi berpanjangi kepada dia. Wi kesenenge, wi gapo segala-gala yang nak. 300 kita katalah 330 hari. Ni apa nama 330 hari kita kata. Dalam 30 hari lagi nak cukup setahun tu, Allah Ta'ala cobakan dia. Allah Ta'ala cobakan dia. Dia tak ingat dah hak Tuhan beri 300 hari lebih tadi tu daripada kebaikan, daripada kesenangan. Seolah kata tak ada kebaikan gapo hak Tuhan beri dia. Manusia lagu tu. Manusia lagu tu. Nabi SAW yawi tafsir di sini. Tafsir lagu mana? Mari kita tengok. Ini khusus kepada orang-orang perempuan. Malah bukan semua orang perempuan lagu ni. Cuma ajaran hak Islam kita ni, dia nak royak tabiat orang perempuan. Maka kita sebagai orang perempuan, cuba kita kira lah. Kita setara mana, kok mana, kira lah. Tapi bukan semua orang perempuan lah. Bukan semua. Tapi nak royak kata, tabiat orang perempuan ni ada satu golongan yang umpama ni. Biar royak. Nabi lah royak. Bukan orang lain dia royak. Royak dalam hadis sahih nu. Hadis muttafaqun alaih. Sebagai pengelasan di sini, insya-Allah kita ambil sini. Satu hari Nabi SAW duk khutbah. Setelah daripada dia khutbahkan kepada kaum lelaki, dia pergi pula depan orang perempuan, dia khutbah. Royak, nasihat, wasiat kepada orang-orang perempuan. Kata lagu mana? Ambil dengan cara maksud selalu. Dia kata, hei puak-puak kumpulan orang perempuan. Sedekahlah kamu banyak-banyak. Sedekahlah harta kamu lah. Wahai orang perempuan, sedekah. Jadi banyak. Kerana aku ni nampak kebanyakan daripada orang yang tak selamat daripada api neraka tu, daripada kumpulan orang perempuan. Ni Nabi duk royak kepada kita sebagai umat dia juga, walaupun kita orang perempuan pun. Aku nampak orang yang banyak tak selamat duduk dalam api neraka seksa orang perempuan. Awak pun setelah daripada Nabi baca ayat wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun fa innal insana kafur. Ini Tuhan suruh Nabi baca, Nabi pun baca. Kemudian Nabi kata dengan ini perkataan. Maka kata seseorang, orang perempuan yang ramai-ramai tadi itu, lima ya Rasulullah. Kenapakah ya Rasulullah jadi begitu? Mujur orang perempuan ni tanya sebab. Kita ni terkadang tubik natijah selalu tak tahu sebab ni, kita berasa kata tak berapa mana juga. Apabila kita tahu sebab, okeylah, tak ada masalah lah. Lalu Nabi SAW kata, kerana kebanyakan orang perempuan tadi itu sukanya asyikayah dan takfurnal ashir. Seolah kata jadi masalah di dalam rumah tangga, jadi masalah dengan suami dia. Seolah kata banyak duk jadi pertekih, benda pertekih
perkelahian di antara orang perempuan, isteri dia dengan suami dia. Kerana makna kata, kalaulah suami dia tadi itu buat baik kepada dia sepanjang tahun, suami tadi itu buat baik kepada seorang perempuan tadi itu sepanjang tahun, ada satu hari jadi suami dia ada silap sikit. Silap adalah silap tu dengan sebab yang tertentu, sebab yang ada keuzuran kot mana manusia kita, ya gitulah. Lalu orang perempuan ni, Nabi ada ayat ni, kebanyakan tabiat dia ni, dia kata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tak pernah tengok atas mung ni orang baik langsung. Jadi seolah kata nak cukup setahun, sehari saja. Sepanjangnya dia doa baik sama, suami dia doa baik kepada dia. Sama ada makan ni, minum ni, pakai layan ni, apa semua. Sehari saja nak cukup setahun, suami dia ada uzur sikit. Seolah kata kebaikan hak suami dia buat sepanjang tahun, seolah kata tak ada sikit pun dapat dia. Ini masalah. Masalah yang jeduk-jeduk berlaku. Kita tak boleh. Orang dah buat baik kepada kita sepanjang tahun, seolah kata senantiasa dia buat baik dengan kita, kecek molek dengan kita, muamalat molek dengan kita, niat molek terhadap kita, tunjuk ke molek kepada kita, ajar perkara yang molek bagi kita dan sebagainya, semua buat kebaik belaka. Salah dia sekali dua kali, seolah kata kita tengok atau tak ada langsung orang ni buat kebaikan terhadap kita. Orang lagu ning, Nabi SAW kata banyak duduk dalam api neraka. Nas'allahu ta'ala as-salamah wal afiyah. Orang pasal mana? Orang tak ingat budi bahasa. Bahawa kata, dia semaya ya Rasulullah. Dia puasa ya Rasulullah. Dia baca Quran ya Rasulullah. Dia mengaji Quran ya Rasulullah. Dia hafal Quran ya Rasulullah. Tapi kalaulah PA perangai umpama tu, tak selamat juga daripada seksa. Nabi jamin kata. Kerana sifat ni adalah sifat menyakiti. Hadis lain mari tafsir. Kata ada seorang yang ada sebagai jiran dia, semaya malam, puasa siang hari, baca Quran, hafal Quran dan sebagainya. Tapi dia menyakiti jiran dia. Menyakiti orang yang duduk sekelilingi dia. Seolah kata tak pandai nak terima kasih, tak pandai nak baik dengan orang, tak pandai nak duduk dengan orang. Orang pesen ni kena beki perangai. Lalu Nabi kata, kalau senantiasa dia duduk lagu tu, sahabat tanya Nabi SAW, Nabi tegah kata, hiya finnar. Orang pesen ni, orang duduk di dalam seksa hak tu janji mari. Bukan mudahlah kita ni. Kita jangan buat berasa kata, senang kita hidup lah. Ikutlah aku nak hidup lagu mana. Orang sekarang lah ni kalau takbir dengan bahasa siap, ciwit ku ucapin dengan kon'un metang mayung ya kata. Diri aku nak jadi macam mana, orang lain tak sedap gaduh. Yang ngewak lagu tu. Muamalat manusia kena muamalat pesen kata sesama manusia. Jangan muamalat kita manusia, kita buat PA perangai umpama tu, umpama bukan manusia tu. Kita kena ingat terhadap perkara-perkara tersebut tadi. Hak ni hak Nabi SAW duk rayak mari dah ni. Kita nak duduk mana lagi? Banyak ke orang hari ni masa yang kita duduk ni masa madiyah. Masa orang banyak daripada kata kira kebenaran. Apabila ada kebaikan hak kita nak, kita juga baik. Tetapi apabila orang cuba nak tengok atas hakikat kita macam mana, muzahirkan hakikat. Ini tak bagus. Tak bagus dipandangkan manusia. Akhirat esok tu janji kata kena seksa. Kena beki situ kita. Kena beki. Jangan buat lagu tu. Muamalat manusia kena muamalat dengan cara sama-sama kita itu syukur. Ini hak Tuhan ada rakyat sesama manusia. Sesama manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan apa serupa? Jangan terlupa daripada nikmat hak Tuhan ada panjangnya kepada kita. Tuhan tak sekali kerana dengan hikmat yang tertentu, kita lagi akan tahu kata bagaimana Tuhan tak tadi itu nikmat gapa dia. Satu masa kita akan tahu. Jangan kita gaduh nak kata Tuhan tak baik dengan kita. Tuhan tak bisa gapa kita.
Tuhan tak pernah redha. Tak boleh kecil lah tu. Tak boleh ada perasaan lah gitu. Cara kita adalah kita itu senantiasa gunakan perasaan kita dan cara duduk kita wislarah molek dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai manusia yang bagus, yang baik ini, supaya kita dapat berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat yang kekal abadi, tidak mati di sana. Itulah sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak royakkan di sini. Nak tahukan di sini biiznillahi ta'ala. Itulah maksud daripada kata istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maraddalahu min Allah, sehingga ayat kata bima kasabat aydihim fa innal insana kafur. Dengan apa yang mereka itu kemukakan daripada perbuatan-perbuatan manusia. Sebab Tuhan nak cuba ni, tengok juga kata kita ni macam mana. Juga manusia yang nak tahu juga kata orang tu buat baik dengan kita tu, gapakah hakikat dia? Dia kena ada cuba. Maka kita hendaklah bersihkan di luar, bersihkan di dalam, bersihkan akal fikiran, bersihkan perasaan kita jadi molek, supaya kita itu berkekalan kebaikan dan kita akan berkekalan pula kebajikan kita, sehingga tidak ada hari yang terhingga bagi kita. Di akhirat nanti, dalam syurga nanti, tidak ada tersakak nikmat Allah Ta'ala nak beri, dengan sebab kita itu mengemukakan kebaikan kepada diri kita sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kita buat kebaikan daripada diri kita yang berasas di atas keikhlasan kita dan betul dengan syarak kita, itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak mensia-siakan perkara-perkara tersebut tadi. Itulah sedikit daripada pengajaran ayat daripada surah Syura, ayat yang ke-48, 49, insya-Allah 47, 48, insya-Allah pada kali yang lagi akan datang, kita akan sambung ayat yang ke-49 biiznillahi taala. Pada malam ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada kita supaya kita boleh beramal dengan ajaran Tuhan ini. Dan janganlah sama sekali kita terlupa, marilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam arti kita, marilah sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda, dengan doa supaya kita dapat berjaya bersama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.